Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya berpesan di saya juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang masa dan kesempatan waktu untuk bersama secara langsung, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali bacaan ayat suci Al-Quranul Karim satu muka surat, dan setelah itu kita memetik beberapa hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang akan kita baca, dan kita mengambil kefahaman tadabbur daripada ayat yang kita baca insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, sebelum itu sudilah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk share, mudah-mudahan memberi manfaat ya kepada yang lain. Dan juga kalau sekiranya ada persoalan berkaitan hukum tajwid dan lain-lain, bolehlah menulis soalan tersebut di ruangan komen. InsyaAllah sekiranya ada masa dan ruang, kita menjawab soalan tersebut. Jadi insyaAllah kita akan menyambung pada muka surat yang ke-168, muka surat 168, muka surat 168. Allahumma salli Muhammad. Ayat yang ke-144. Ayat yang ke-144 suratul A'raf. Surat 168 ayat yang ke-144 suratul A'raf. Jadi kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat kita membaca muka surat 168 ayat 144 suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca ayat yang ke 144, iaitu dari muka surat yang ke 168, muka surat yang ke 168 ayat 144. Maafkan saya, pada bahagian muka surat dan ayat ini tidak diubah. Baik, jadi kita terus kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajwid, hukum tajwid yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi untuk malam ini kita nak ambil yang bahagian bawah, iaitu pada ayat yang ke 147 hingga 149. Baik, kita perhatikan ayat 147. Walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah.
wa liqa'i mad wajib muttasil, bacaan panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Kemudian ada tanda jaiz, tanda jim jaiz, harus waqaf di situ. Waqaf di situlah kerana panjang ayat ni. Kemudian hal yujzauna, jim yang sukun dalam kalimah yujzauna adalah qalqalah sughra, berdetak kecil. Kemudian illa ma kanu, mad asli dah tu semua, ya'malun, mad arid lisukun di hujung ayat 147. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4, boleh baca 6. Terserah kepada kita. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Baik, kita berpindah kepada ayat 148. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi. Baik. Min ba'dihi, nun mati bertemu dengan ba, hukum dia iqlab. Dengung sekadar 2 harakat. Baik, atas nun itu mim. Mim yang ada ekor, yang panjang. Ekor panjang ke bawah. Mim itu sebagai tanda iqlab. Dia ada satu lagi mim dalam ayat tu juga, sabila, ya. Itu tanda waqaf. Mim yang tidak panjang ke bawah tu, ekor dia tak panjang, ekor dia pendek tu, mim tu mim tanda waqaf lazim. Baik, jadi kita sampai sudah kita cerita min ba'dihi, nun mati bertemu dengan ba iqlab, dengung sekadar 2 harakat. Kemudian min huliyihim, nun mati bertemu dengan ha, izhar halki, jelas bacaan nun mati. Huliyihim ijalan, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi, jelas bacaan mim. Jelas bacaan mim yang mati. Kemudian ijalan, jim yang sukun dalam kalimah tersebut qalqalah sughra, berdetak kecil. Ijalan jasadan, tanwin bertemu dengan jim adalah ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Jasadan lahu, tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah, memasukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Khawar, di situ ada tanda waqaf jim. Sekali lagi tanda waqaf jim, waqaf jaiz. Harus kita berhenti situ, kita nak sambung pun boleh. Jadi bila kita berhenti situ, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi waqaf dia mad arid disukunlah, boleh baca 2, boleh cepat, boleh baca 6 harakat. Kemudian alam yarau, mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi, jelas mim mati. Yarau, ra tu tebal kerana bagi atas. Kemudian dia waw itu lin. Jadi kalau lin ni, huruf lin, waw sebelum dia bagi atas, ya sebelum dia bagi atas. Ya bagi atas, bagi atas lah. Ya ghai, kalau bagi depan waw mati sebelum dia bagi atas, maka sebagai menandakan lin tu muncul mulut dah, baru tepat bacaan dia. Alam yarau, alam yarau. Kalau tak muncul alam yarau, tak tepat. Dia kena muncul sebagai waw tu, waw. Waw yang mati sebelum dia bagi atas. Baik, kemudian annahu, wajibul gunnah 2 harakat dengung. La yukallimuhum wa la yahdihim sabila, mim mati bertemu dengan waw yang awal tu, izhar syafawi, jelas bacaan mim. Kemudian wa la yahdihim sabila, mim mati bertemu dengan sin pun izhar syafawi, jelas bacaan mim mati. Sabila, tanwin tu. Maka di sini dah waqaf, tanda waqaf mim tu tanda waqaf lazim. Laqah lazim ni lazim biasa berhenti, maka kita waqaf lazim ni seumpama kita kena berhentilah. Jadi bila berhenti di situ dia jadi mad iwad,
2 harakat saja. Iaitu ia tak boleh baca lebih daripada 2, 4, 6 tak boleh pasal dia mak iwak bukan ma'arif disukun. Kemudian ittakhaduhu. Baik, di sini kalimah ittakhaduhu adalah didahului dengan hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni kalau Allahumma salli ala Muhammad memulakan dia ni tak ada hamzah ni. Kerana dia wasal ni bila kita nak memulakan dia baru kita bagi hamzah lah. Baik. Bagaimana kita nak kenal pasti dalam pertemuan-pertemuan kita yang lepas telah pun kita sentuh dan sebutkan bagaimana kita nak kenal pasti nak memulakan baris atas ke baris bawah ke baris depan kerana dia tak ada tanda baris. Baik, bagi hamzah wasal dia hanya 2 bacaan saja, sama ada baris bawah atau baris depan. Berbeza dengan alif lam. Alif lam semua yang alif lam ini didahului dengan baris atas alhamdu ar-rahman. Dan dalam suratul Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu alif lam belakang baris atas. Baik, pada keadaan ni hamzah wasal. Baik, bagaimana kita nak mengenal pasti dia nak mula baris bawah atau baris depan? Maka dilihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dalam Allahumma salli ala Muhammad. Kalimah ni huruf mana? Ittakhaduhu tu huruf mana huruf ketiga? Yasir. Huruf mana huruf ketiga? Ittakhaduhu. Kha. Tak tepat. Itu huruf keempat dah. Huruf ketiga ta. Kerana sabdu. Tasydid. Tasydid tu dari sudut kaedah penulisan tasydid. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dari sudut kaedah huruf dia tu huruf yang kedua. Satu huruf mati, satu huruf berbaris. Jadi huruf yang ketiga dia adalah baris atas jugalah. Walaupun ta, walaupun kha. Cuma salah dia huruf tu salah huruf 3. Baik. Jadi dimulakan dengan baris bawah. Ittakhaduhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau sekiranya kita nak bagi penerangan, kerana nanti dalam bulan Ramadan kita nak tadarus. Dia boleh jadi kita tadarus sendiri kita nak baca. Baik, bagaimana yang kata nun iwad ataupun iltiqa usakinain dalam ayat ni ada 147 ni ada. Iaitulah sabilan tanwin. Kemudian ittakhaduhu. Yang ni bertemu 2 yang mati. Satu tanwin hak sebelum tu, kemudian hak mati tadi hak sebelum dia. Baik. Jadi bagaimana cara kita nak menyambung? Ini kita tak sambunglah pasal waqaf lazim. Jadi kita beri contohlah supaya nampak bagaimana pertemuan ini yang kita tak boleh nak terus kerana dia bertemu 2 yang mati kena beri baris dia satu, iaitu nun iwad lah. Nun di baris bawahkan dia. Bagaimana kita beri contoh? وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Itu kalau sambung. Ia sama dengan Allahumma salli ala surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahimakumullah. Ya. Surah Al-Ikhlas bagaimana? Qul huwallahu ahad. Kita waqaf situ. Kalau kita sambung, qul kita nak sebut baris ahad tu. Qul huwallahu ahadun. Tanwin kan. Lepas tu yang ayat yang kedua Allahus samad. Jadi hak nu tanwin awal ayat yang kedua Allahumma salli ala Muhammad matilah. Iaitu hamzah wasal. Jadi samalah keadaan yang ni. Jadi hak tu kita kena tambah nun baris bawah kan. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sama. Jadi kalau kita tidak tahu hukum ni, jadi kita akan baca lagu mana? Kita akan sambung tanpa tambah nun bawah tu, nun baris bawah. Salahlah bacaan. Seolah kita membuang huruf dia. Itu. Tapi ayat ni kita berhentilah. Kenapa? Kerana ada tanda waqaf lazim. Biasa berhenti ni. Mim. Tanda mim ni, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tanda mim ni yang, ini tanda waqaf. Yang mim yang panjang ke bawah ni, ekor panjang ke bawah ni adalah sebagai tanda iqlab. Biasa ni atas nun. Ni tanda waqaf duk mana pun dia lah. Di hujung kalimah sebagai nak menandakan waqaf di situ. Baik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita waqaf di situ. Ittakhadhu wa kanu zalimin. Di hujung ayat 148 juga ma'arif disukun 2, 4 atau 6 harakat. Jadi kita ulang ayat ni dengan bacaan tajwid yang kita sebutkan tadi. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين. Itu pada ayat 148. Ayat 149, walamma wajibul gunnah mi yang tasydid tu wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Fi aidihim, panjang di situ bertemu 2 huruf, 2 kalimah mad jaiz mufassir, panjang 4-5 harakat. Aidihim wara'au mimmati, bertemu dengan waw izhar syafawi jelah mimati wara'au. Tu au, huruf lin tu kan, waw mati sebelum dia bagi atas. Minta maaf malam ni Allahumma salli Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah, selalu di tepi ni ada keluarlah video tu yang boleh lihat wajah ni, tengok mulut bergerak ni tak nampak pasal terdelete macam mana, hilang ke mana tak tahu. Nantilah pertemuan akan datang kita tengok dia pergi ke mana. Yang kata video capture device daripada webcam, tak ada, tak nampak. Tak apa, kita nak sebut Allahumma salli Muhammad. Okey, iaitu wara'au dalam sebutan yang tepat pada lin Allahumma salli Muhammad, iaitulah dengan melafazkan mulut kita muncung pasal waw. Wara'au, baru tepat. Kalau tak muncung, tak, kurang tepat. Wara'au, dia tak kena dari sudut apa tu sebutan ra'au tadi tu. Baik. Kemudian Allahumma salli Muhammad, annahum wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. Qad, qalqalah surah berdetak kecil. La illam, nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Kalau masah yang kita tengok ni mashaf tajwid, ya muslimin muslimat, mashaf al-Quran bertajwid. Jadi huruf-huruf yang dari sudut lafaz tu dia tak ada, tidak dilafazkan, maka dia seolah warna dia tu warna pudar. Nak sebut apa? Nak sebut ia tak diguna pada baca. Pada tulis kena tulis lah, kalau tak tulis dia jadi maksud lain. Pada baca tu dia tak ada, dia tidak dilafazkan kerana Allahumma salli Muhammad, kerana dia masukkan idgham bila guna, masukkan nun dalam lam, nun tu masuk, dia tak. Kalau yang tak masuk ni dia jadi macam ni. Ia tak masuk ni dia jadi macam ni. Allahumma salli Muhammad, la illam masuk, la in lam, tu baru tu dia jadi izhar, jelas nun mati. Tetapi hukum bagi idgham bila gunnah memasukkan nun tu, la illam yarhamna, la illam. Jadi nun tu macam tak ada. Bila lafaz, bila kita baca, nun tu tak ada. Pada lafaz kita tak ada. Itu yang dari sudut idgham memasukkan Allahumma salli Muhammad nun mati ke dalam huruf yang selepasnya, huruf lam tanpa dengung. Baik, kemudian kita perhati pula pada yarhamna. Dia kalau dalam mashaf tajwid ni, ra yang warna biru ni ra yang Allahumma salli, ra yang tafkhim tebal. Yarhamna Rabbuna wa yaghfir lana. Bertemu dengan ra nipis. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kalimah wa yaghfir lana, ra mati sebelum dia bagi bawah adalah ra tarqiq, ra nipis. Kemudian di hujung ayat 149 al-khasirin, ra baris bawah juga ra tarqiq, ra nipis. Baik. Lanakunanna, kalimah tu wajibul gunnah, wajib dengung di situ. Jadi kita baca sekali lagi dengan menjaga hukum tajwid yang kita sebutkan sebentar tadi.
walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Demikian 3 ayat yang kita sentuh atau petik hukum tajwid yang terkandung dalam ayat tersebut. Baik, jadi sebelum itu kita nak tengok dulu komen ya. Kalau ada soalan yang boleh kita jawab sebelum kita pergi kepada tadabbur ayat. Allahumma salli ala Muhammad. Yuliana Yusni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, ya sama-sama. Terima kasih, ya sama-sama. Tak ada soalan. Baik. Jadi kita terus kepada Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah tadabbur. Kita nak ambil kefahaman pada ayat yang kita baca sebentar tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kita nak petik pada ayat yang kita baca tadi, muka surat 168. Kita nak petik ayat yang ke 146, suratul A'raf. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan daripada tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Jika mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Wa in yarau sabila rusydi la yattakhiduhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dan mereka tidak akan menempuhnya. Tapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Dzalika biannahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu leka terhadapnya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini sebagai ancaman kepada golongan yang menyombongkan diri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yatakabbaruna fil ardi. Sombong dengan pelbagai macam aneka kelebihan hidup dunia, nikmat hidup dunia, sombong dengan jawatan, Allahumma sombong dengan harta kekayaan, sombong dengan ilmu pengetahuan yang Allah beri, macam-macam kesombongan yang ada dalam kehidupan di dunia. Sombong dengan harta, sombong dengan kuasa, pangkat, sombong dengan ilmu yang dia berasa, ilmu yang dia ada ni, Allahumma salli ala sayyidina, melebihi, lebih banyak, lebih daripada orang lain. Orang lain tak boleh tanding dia, sehingga kan dia melihat orang lain itu tak ada apa dia. Tu wal'iyadu billah. Tu masing-masing fitnah masing-masing. Dengan harta, fitnah melalui harta tadi tu, sombong dengan harta. Kemudian kuasa pangkat, sombong dengan kuasa pangkat. Kemudian Allahumma salli ala ilmu, walaupun ilmu itu ilmu agama sekalipun. Kerana itu syaitan berusaha nak menyesatkan, nak merosakkan zuriat keturunan Adam. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Pasti kami akan menyesatkan, la ahtanikanna dzurriyyatahu, pasti aku akan menyesatkan zuriat keturunan Adam illa qalila, kata iblis laknatullah. Maka itu janji iblis kepada Allah untuk menyesatkan zuriat keturunan Nabi Adam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sedikit. Siapa dia golongan sedikit? Illa qalila, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak dapat disesatkan oleh syaitan. Kenapa? Kerana kita melengkapkan diri dengan iman
ya, dengan iman yang mantap dan amal soleh, ya, sebagai benteng diri kita daripada godaan dan gangguan syaitan yang senantiasa mencari ruang dan peluang nak menyesatkan umat manusia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jika seorang hamba selamat daripada fitnah syubhah dan syahwat, ini disebutkan, dia telah memperoleh dua tujuan yang agung yang kedua-duanya merupakan sumber kebahagiaan. Dua hal itu adalah petunjuk dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam dan muridnya dalam suratul Kahfi, ayat yang ke-65. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan untuk hamba-Nya tersebut dua perkara sekaligus, rahmat dan ilmu. Hal itu sama dengan ucapan para penghuni gua, Ashabul Kahfi, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang luruh bagi kami dalam urusan kami. Suratul Kahfi ayat yang ke-10. Baik, demikian muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ayat yang kita sebutkan tadi, ayat 146, sebagai ancaman Allah kepada golongan yang menyombongkan diri dalam kehidupan di dunia. Jadi mudah-mudahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada bersifat dengan sifat sombong. Kerana sifat sombong inilah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad merosakkan iblis, laknatullah. Ya, seperti mana kita sedia maklum bahawa iblis itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Sehinggalah Allah cipta Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat dan iblis untuk usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Baik ulama mufassirin sebut usjudu li Adam ni bukan sujud seperti hamba kepada Khalik, manusia kepada Allah, dak, sujud sebagai tanda hormat. Makna hormatlah, tunduk hormat kepada Nabi Adam. Fasajadu, para malaikat semua sujud, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat iblis aba, enggan, wastakbara, kerana sombong, wa kana minal kafirin, tergolonglah iblis ni dalam golongan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kufur. Maka ditanya kepada iblis, kenapa ingkar akan perintah Allah? Kenapa tak mau sujud atau hormat tunduk kepada Nabi Adam? Maka iblis jawab, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis jawab, sesungguhnya engkau ya Allah menciptakan aku daripada api, sedang kau cipta Nabi Adam daripada tanah. Maka pada perkiraan iblis, penciptaan dia daripada api ni lebih mulia daripada Nabi Adam, lebih hebat, dan tidak layak untuk dia nak tunduk hormat kepada Nabi Adam. Sepatutnya Nabi Adam hormat kepada dia. Begitu. Tapi dalam hakikatnya, bila mana Allah perintah, maka harus taat. Patut wajib taat. Bila tidak taat, maka tergolong dalam golongan yang disebutkan tadi, wa kana minal kafirin, kufur wal iyad billah. Iblis ni kufur tu kerana tak boleh terima. Tak boleh terima Allah cipta Nabi Adam, kemudian Allah suruh iblis ni hormat kepada Nabi Adam, dia tak terima. Dia sombong. Pada dia rasa, mana aku, patut Nabi Adam hormat tunduk kepada aku. Gitu. Gini perkara ini, sifat ini boleh berlaku dalam diri manusia. Ya, mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memelihara kita sentiasa memohon perlindungan, pemeliharaan Allah daripada bersifat dengan sifat sombong. Ya, sombong dengan pelbagai macam ujian dalam kehidupan. Ya, benar kita kata dia nikmat dengan kuasa, nikmat dengan pangkat, nikmat dengan harta, nikmat dengan ilmu, nikmat dengan pelbagai macam kelebihan duniawi ni. Tetapi berapa ramai yang kalah dengan fitnah nikmat tersebut. Ya, fitnah nikmat tersebut tu merosakkan diri manusia. Kenapa? Kerana mengikut godaan syaitan. Tak salah nak jadi kaya, tak salah nak ada kuasa, nak ada jawatan, tak salah. Cuma salahnya menggunakan, salah guna kuasa, salah
apa itu salah guna nikmat yang Allah beri, dan seterusnya menyombongkan diri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sekarang itu untuk pertemuan kita pada malam ini, iaitu muka surat 168. InsyaAllah untuk pertemuan pagi esok kita insyaAllah pukul 7 pagi lah ya, pukul 7 pagi untuk kita nak sambung pada muka surat yang ke 169, ayat yang 150, suratul A'raf. InsyaAllah kita akan sambung pagi esok pada jam 7 pagi. Bolehlah bersama kita membaca lagi satu muka surat. Dan untuk nak dimaklumkan kepada muslimin muslimat rahimakumullah, insyaAllah dalam bulan Ramadan kita akan mengadakan tadarus secara live online, dan kita akan paparkan ayat seperti mana kita paparkan ayat Al-Quran semacam ini. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap hari sejuzuk, cuma sehari 2 kali kita akan buat pertemuan 2 kali secara langsung, iaitu pada selepas asar lebih kurang 5:30 petang setengah juzuk, dan malam lebih kurang 10:30 itu setengah juzuk lagi. Jadi kita akan bermula pada malam lah ya, kerana bulan Qamari ini bermula masuk malam dulu masuk, kan. Kalau 29 Syaban tu hari Khamis, kan. Kalau kita tengok takwim 29 Syaban hari Khamis, tapi tak tahu lagi sehingga diumumkan kepada kita mana 29. Kalau ikut takwim bulan Syaban tak penuh 30 Syaban. Jadi tengok anak bulan bila? Tengok pada hari Khamis, petang Khamis tu. Umum kata puasa Ramadan jatuh hari Jumaat, kan. Mana satu Ramadan tu Jumaat, atau puasa Ramadan untuk tahun ni sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu. Iaitu hari Jumaat tu makna Syaban 29 hari. Kalau mencukupkan Syaban 30 hari, maka puasa satu Ramadan itu jatuh pada hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari Sabtu. Tu. Jadi kita mula malam lah. Jadi malam setengah juzuk malam, kemudian esokannya lepas asar setengah juzuk. Jadi sempurna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juzuk pertama. Begitulah malam kedua mula juzuk yang kedua. Begitulah sampai khatam lah insya-Allah. Kalau dapat tuan-puan bersama dengan kita, mudah-mudahan sebagai usaha kita, kerana masuk bulan Ramadan ni pun masih lagi kita dalam perintah kawalan pergerakan PKP. Kita nak pergi ke masjid pun tak boleh, nak tadarus beramai-ramai pun tak boleh. Semua tu bila kita buat tu, nak pergi ramai-ramai di masjid, nak tadarus di mana beramai-ramai, maka adalah satu kesalahan menurut undang-undang ataupun peraturan PKP itu sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pagi esok jam 10 pagi. Mudah-mudahan dapat kita bersama lagi memperbaiki mutu bacaan ayat suci Al-Quranul Karim pada muka surat yang ke 160, maafkan saya 169. Tu kerana hari ni kita malam ni kita baca 168, jadi pagi esok 169. Begitulah seterusnya, satu hari 2 kali pertemuan pagi dan malam. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhir pertemuan kita akan berdoa, bermunajat kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam berhadapan dengan penyakit pandemik COVID-19 ini, dan kita berharap agar Allah mengangkat dan menghapuskan virus ini dari daripada kita, daripada bumi Malaysia kita yang tercinta, dan bumi negara-negara Islam ya, kerana kita akan menyambut Ramadan al-Mubarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا محمدا إنا نستشفعك بك إلى ربنا في رفع البلاء والوباء والسقم والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك يا Allah. Penyakit ini adalah tentera daripada tentera-tenteramu. Tusibu bihi man tasha'. Engkau palingkan penyakit ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha'. Engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifu 'anna. Ya Allah, jauhkanlah penyakit ini daripada kami. Wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina. Dan jauhkanlah daripada rumah kami, keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami. Wa biladina wa biladil muslimin. Dan negara kami, seterusnya negara-negara kaum muslimin. Wahfadna mimma nakhafu wa nahzar. Dan jagalah kami dari yang kami takuti dan yang kami waspadai. Fa anta khairun hafidha. Karena engkau sebaik-baik penjaga. فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada pesakit-pesakit COVID-19. Hentikanlah virus ini daripada terus merebak dan menular. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah tempat kami bermohon bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyyatana innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.